Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar tentang string. String ni adalah satu data yang berbentuk teks. Dalam kebiasaannya kita panggil sebagai ayat lah. Contoh string adalah apa khabar Cik Kiah macam ni. Apa khabar Cik Kiah? Ayat tanya. Okey. Lepas tu kita juga boleh letakkan string ni dalam variable. Contoh kita letak dalam variable message. Biasa usah message macam ni. Message macam ni. Kita letak apa khabar Cik Kiah tadi dalam message macam ni. Dan kita print balik message tadi. Kita tulis balik variable message tadi. Okey, dia akan keluar yang sama juga, apa khabar Cik Kiah, macam tu. Okey. Lepas tu kalau kita nak buat dua perkataan, contoh kita nak buat my message macam ni. Untuk variable ni kita nak buat dua my message macam tu. Kebiasaannya orang akan buat macam my underscore. Orang guna underscore. Tuk sangat aku tulis. Tuk sangat ke saya sebut underscore. Okay, underscore. Dan bawah pun kita tulis my underscore macam tu. Ini kita teraikan lah. Dia akan keluar sama juga, my underscore. Okay, kita buang balik. String ni dia boleh pegang dia. Kita boleh pegang string tu dengan dua cara. Banyak lagi cara. Kita boleh pegang dengan sama ada single quote macam ni ataupun double quote. Contoh kita tulis double quote. Tadi kita buat single quote kan. Ni kita buat double quote macam ni. Kita buat double quote pun ayat pun sama juga. Apa khabar Cik Kiah? Ayat pun sama juga. Contohnya dalam ni kita nak buat macam satu percakapan lah. Percakapan orang kat luar ni ada pula quote lain. Kita nak cakap Ali yang cakap tadi. Apa khabar Cik Kiah tu Ali yang cakap. So macam ni Ali macam tu. Jadi kalau kita try run macam ni, dia akan dapat error macam ni. Sebab kat sini tengok, kita buka kat sini, kita tutup kat sini. Nampak tak? Jadi untuk asingkan dia punya dalam ni dengan luar, kita perlu letak escape character adalah backslash macam ni. Backslash. Jadi dia escape yang ni, dia punya quote, double quote tadi tu. Kita escape juga yang ni. Okey, kita try. Dia akan jadi apa khabar Cik Kiah, Ali yang cakap. Apa khabar Cik Kiah. Okey, macam tu kita guna escape lah. Okey, kita buang balik. Dan contoh juga kita nak buat satu macam perenggan lah. Satu perenggan ayat yang ada line-line lah. Kalau macam ni, kalau kita tulis line pun macam ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi arrow macam ni, keluar arrow. Jadi untuk tulis line-line macam tu, kita buat dia sebagai triple quote. Triple quote ni kita letak dia 3 kali quote macam tu. 3 kali quote macam tu. Ni dia dah boleh buat macam-macam line. Contoh kita tukar ayat lain, kita tukar ayat yang ada line macam ni. Nak makan apa? Contoh kita save, kita run. Tengok, dia akan keluar. Nak makan apa hari ni? Bagi tahulah awal-awal. Senang saja nak target pergi mana lepas ni. Macam tu. Saya pun tak ingat ayat saya tulis. Macam tu. Okey, kita back balik. Kita kembali kepada apa khabar Cik Kiah tadi. Sorry, saya tulis lambat sikit saya tulis. Okey. Apa khabar Cik Kiah tadi. Kita juga boleh tengok dia punya berapa huruf yang dia ada tu dengan menggunakan len. Kita buat macam ni, kita kurungkan dia dulu, kita tulis len macam tu.
Lepas tu kita save, kita run. Kita akan dapat 20. Maknanya setiap huruf ni ada 20 huruf. Dalam string tu ada 20 huruf. Macam tu. Lepas tu kita juga selain daripada len ni, kita juga boleh kenal pasti huruf tu satu-satu. Contoh, kita nak letak huruf, kita nak tengok huruf nombor 2. Nombor 2 di sini. Kita letak huruf nombor 2. Kita akan dapat A. Mesti anda pelik kenapa dapat A? Dia dalam programming ni, dia ada panggil satu tu, dia menggunakan index tau. Index dia start daripada yang pertama tu daripada kosong. Jadi 0, 1, 2. Aduh, tersalah. 0, 1, 2 macam tu. Jadi dia ambil A ni sebagai nombor 2. Contoh kita ambil 0. Macam ni. Dia akan dapat tak kan. Okey, kita kan. Dia akan dapat A huruf besar macam tu. A yang ni lah dia ambil. Kita letak 1 lah. Kita letak 1. Dapat beza sikit Okey. Kita letak 1. Dia akan dapat P. Okey, macam tu je. Untuk index ni kita letak lah apa-apa pun. Dan kita juga dapat ambil satu perkataan tu, kita akan dapat apa tu, kita juga boleh ambil satu dia punya slice, dipanggil slicing macam tu. Okey, daripada contoh kita ambil daripada 0 hingga ke 0, 1, 2. Kita nak letak, kita nak ambil daripada 0 hingga 2. Tapi slicing ni dia pelik sikit. Dia yang 0 ni dia ambil, yang first ni dia ambil 0 ni. Yang kedua ni dia tak ambil. Yang macam contoh saya letak 2 kan kat sini kan. Tapi dia tak ambil 2. Dia ambil sampai yang sebelumnya je. Macam jadi kalau saya tulis 2 sini, dia akan tulis up sajalah. Tak sampai apa tu. Jadi saya letak 3 lah. Contoh saya letak 3. Jadi apa, dia tu ambil apa macam tu. Kalau saya letak 2, jadi kat sini dia saya letak sampai A sini je 2. Dia jadi up je. Dia jadi macam pelik lah. Apa benda apa tu. Okey, macam tu. Kita juga boleh contoh kan, kita nak ambil daripada awal je. Kita tak nak tulis 0, kita nak biar je dia ambil dari awal. Jadi kita biarkan 0 macam tu je. Jadi dia akan detect sendiri dia yang paling awal dia. Sebab kita letak end dia kat mana, kita dah letak awal. Jadi dia akan ambil, dia akan declare benda yang awal tu sebagai benda yang first dia jumpa. Okey, kita try kan. Kita juga akan dapat apa macam tadi. Okey, untuk ending juga kita juga boleh gunakan benda yang sama. Contoh pada indeks 1, 2, 3, 4. Contoh indeks yang keempat kita ambil start daripada K. K ni kita ambil start daripada 5. Lepas tu kita tak letak pun yang akhir dia kat mana. Jadi dia akan teruskan ambil semuanya sampai akhir tu. Macam ni. Khabar Cik Kia. Apa ni? Oh, saya tak kira daripada 0 tadi kan. Okey, dia tak saya kan. Okey, khabar Cik Kia macam tu. Okey, itu dipanggil slicing lah. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lah tentang slicing ni pada course yang datang. Sekarang ni saya nak tumpu kepada string dulu. Macam tu. Okey, kita juga yang menariknya Python ni, dia ada sekali dengan built-in tau. Built-in dia punya method untuk string tu sendiri. Method tu macam function lah. Function yang telah di built-in kan dalam string tu sendiri. Contoh kita tulis message, kita boleh letak dot macam ni. Lepas tu kita boleh buat method dia. Contoh method yang kita guna sekarang ni, kita nak guna adalah lower. Lower ni dia akan kecilkan semua huruf dalam tu.
Contoh kita print, dia akan tulis apa khabar Cik Kia, macam slow je, apa khabar Cik Kia, bisik-bisik je kat Cik Kia tu, apa khabar Cik Kia. Dia cakap slow je lah, contoh. Jadi dia tukarkan semua pada huruf kecil. Jadi untuk yang kedua pula, kalau kita nak tukarkan semua pada huruf besar, kita buat apa macam tu. Apa kita kan, dia tulis semua huruf besar, macam marah kat Cik Kia. Apa khabar Cik Kia? Macam marah tau, macam marah Cik Kia. Okey, sekarang lepas apa, kita juga boleh kira dia punya berapa perkataan tu dalam dia punya string tu. Contoh kita guna count, kita boleh kira berapa khabar lah, kita berapa apa macam pelik pula berapa perkataan khabar. Contoh kita kira berapa perkataan khabar dalam string tadi. Kita akan dapat 1, macam tu, kita akan dapat 1. Dan kita juga boleh kira berapa karakter. Contoh kita nak kira berapa A dalam string tu, kita boleh kira macam ni. Kita akan dapat 4. 1, 2, 3, 4. Dia huruf besar, huruf kecil juga dia ambil kira macam ni. A ni dia tak masuk kan, nampak tak? A dia tak masukkan dalam ni. Sebab ni kita nak cari huruf A yang kecil saja. Jadi 1, 2, 3, 4 je. Contoh kita guna K lah, K. Contoh kita guna K. Kita nak K huruf kecil saja. K. Kita akan search, kita akan dapat 2. Sini je, K kecil je. K ni dan K ni, senang je. K huruf kecil je macam tu. Dan kita juga boleh gunakan method find. Contoh kita boleh guna find. Kita nak find perkataan cik. Kita find perkataan cik. Kita try run dulu. Nampak tak? Dia akan cari cik tu duduk dalam indeks ke berapa. Contoh ni dia tulis indeks ke 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia start indeks ke 11 cik tu. Jadi kalau nak gabung yang tadi tu, yang kita guna slicing tadi tu, ni macam advance sikit lah. Kita guna slicing tadi tu. So kita tulis message macam ni kan, message. Jadi dia start dengan huruf 11. Contoh sini dia akan tukar kepada 11. Kita tahu dia tukar kepada 11 kan. Kita letak slicing tadi. Kita nak cari cik ni sampai habis. Jadi dia akan letak 11 sampai kita tak letak apa-apa ni, dia akan cari sampai habis. Dia akan dapat Cik Kia macam tu. Cik Kia, tanda soal Cik Kia. Macam tu. Contoh je lah. Okey, kita back balik. Dan lagi kita juga boleh replace dia punya perkataan tu. Contoh kita nak replace perkataan cik tadi, kita nak replace kepada cikgu lah. Contoh kita ada cikgu juga, nama cikgu Kia. Cikgu macam kita guna balik cik tadi kan, kita tulis guru lah, macam guru tapi pelik pula. Puan lah, Puan Kia, apa khabar Puan Kia. Kita nak tukar jadi macam tu. Sini kita try. Nampak tak? Dia tukar macam tu. Dia replace cik tu dengan puan. Apa khabar Puan Kia. Kita juga boleh tengok sini. Kalau kita letak dia kat atas ni, kalau kita print dia message, kita boleh tengok dia tak tukar pun. Dia tak tukar sebab sini ni dia cuma tukar kat sini je. Dia tak simpan pun benda tu. Jadi kita nak bagi dia simpan, kita buat satu variable baru lah. Variable baru, new message, equal to apa yang kita tukar tadi.
kita nak tukar tu menjadi new message macam tu. Jadi dia akan dapat apa khabar Puan Kia macam tadi, apa khabar Puan Kia. Tapi kalau kita nak tukar juga message ni, kita just buat message equal to message pun boleh macam tu. Message equal to message macam ni, apa khabar Puan Kia, macam tu. Okey, lepas tu kita dah siap replace. Sekarang kita try buat gabungkan ayat pula. Gabungkan ayat ni senang je. Contoh kita ada soalan kita guna apa khabar Puan Kia tadi ke, apa khabar Cik Kia tadi. Soalan dia apa khabar tadi kan, apa khabar, sorry saya tulis lambat sikit, apa khabar. Soalan nama tadi kan, nama Cik Kia. Okey, macam tu. Kita print. Kita tak tahu nak print apa sekarang ni kan. Kita boleh buat gabungan tu menggunakan tambah. Kita boleh first cara dia kita boleh guna tambah. Contoh kita tambahkan sini, kita buat message tadi balik, variable message tu kita tambahkan soalan tambah nama tadi. Okey, kita print. Lepas tu kita print sini, kita tulis print message tadi. Kita kan dia akan jadi apa khabar Cik Kia. Dia tak ada space pun macam sini, jadi nampak pelik lah kan, tak ada space. Jadi untuk dapatkan space tu kita kena tambah satu space, sebab dia terus ambil apa khabar kat sini, terus ambil kat sini, tak ada space pun. Jadi kita kena tambah sendiri space tu. Macam ni, kita tambah di space, kita buat satu string baru kat situ, kita buat tambah space macam tu. Jadi dia akan dapat apa khabar Cik Kia macam tadi, tak ada space. Tu satu cara lah untuk buat penggabungan tu. Cara yang lain adalah dengan menggunakan formatted string dia panggil. Contoh kita buat string ni, kita letakkan dia dalam satu kotak lah. Kita nak tahu kotak tu nak letak apa lepas tu. Contohnya kita akan letak variable lah dalam kotak tu. Jadi kita letak, contohnya kat sini kita akan letak soalan. Lepas tu kita tekan space satu kali. Lepas tu kita letak kat sini tempat kotak lagi untuk letak nama nanti kan. Kita nak letak nama. Lepas tu macam ni, kita tengok tak ada tanda soal. Lepas tu kita nak letak juga tanda soal ini, sebab dia soalan tadi kan. Okey, kita letak dot, kita tekan format, kita tulis format macam tu. Lepas tu kita letakkan apa yang kita nak letak tu. Yang pertama kita nak letak soalan, tulis soalan di sini. Yang kedua ni kita nak letak nama dia. Nama dia tulis nama situ. Kat situ kita tulis nama, kita tekan okey, tulis nama, dan dia akan dapat apa khabar Cik Kia. Ada soalan, apa khabar Cik Kia. Contoh ni macam tu. Sekarang ni kalau kita nak tukar sini, contoh kita nak letak apa benda, kita nak letak, contoh kita nak letak anak kita berkenan dekat anak Cik Kia tu kan. Kita letak apa khabar anak Cik Kia. Kita try lah, kita nak try anak Cik Kia. Contoh kita tanya Cik Kia, apa khabar anak Cik Kia. Siapa-siapa lah kita boleh tukar nama ni, jadi dia siapa-siapa, anak Cik Minah ke, ikut suka lah. Kita letak macam tu. Cara yang paling latest lah untuk buat string ni, untuk buat gabungkan string ni, menggunakan string macam tadi. Macam tadi pula, salah. Kita gunakan string. String ni hanya ada dalam Python 3 saja, Python 3 saja ada. Python 2 saya rasa tak ada string ni, sebab dia paling latest lah. String ni paling kalau bagi saya paling senang lah, sebab dia senang je. Kat sini kita tak buat pun format tadi, kita just letak soalan sini, kita letak variable tu kat sini terus. Jadi kita tahu soalan ni, lepas tu nama tadi kita letak nama sini. Kita boleh tahu terus kat mana dia punya
variable tadi tu. Jadi kita save, kita run. Macam tu. Apa khabar anak Cik Kia? Ada macam tadi juga. Dan selepas tu yang menariknya dengan string ni, kita boleh juga buat letak method kat string tu. Contoh kat nama tadi, kita nak letak nama tadi, kita nak buat dia apa, kita nak buat dia huruf besar semua. Nama Cik Kia tu kita nak buat huruf besar. Kita nak marah Cik Kia tu, pun dia tak bagi anak dia. Kita bukan, macam tu. Apa khabar anak Cik Kia? Macam tu. Biar dia kejut sikit. Mungkin boleh jadi menantu kot. Macam tu. Kita juga boleh buat lower. Contoh kita buat lower, kita nak ngorak anak dia, kita minta secara lembut-lembut kadang-kadang. Macam ni. Kita save, kita run. Huruf kecil semua. Huruf kecil Cik Kia ni, huruf kecil. Apa khabar anak Cik Kia? Macam tu. Confirm dapat punya anak Cik Kia tu. Tak ada hal lah. Cik Kia baik. Okey, macam tu saja. Tu saja tekstur data untuk sekarang, iaitu string. Kita menggunakan string. Nanti kita akan belajar advance lagi guna string ni. Sekarang satu je lah. Sekian, terima kasih.